orang-orang yang berfahaman, kenapa kena bagi harta kami pada orang lain? Kenapa kami dah susah-susah cari rezeki nak kena bagi kat orang tu, bagi kat orang miskin, bagi kat anak yatim? Mereka usaha sendirilah. Itu cara orang kedekut berfikir. Jadi orang yang yakin pada Allah, yakin pada akhirat, dia tahu apa yang Allah bagi kat dia bukanlah 100% milik dia. Apa yang Allah bagi pada dia bukan 100% milik dia. Ada hak-hak yang dia kena tunaikan. Pertama, hak yang wajib, isteri, anak-anak, mak ayah. Okey. Yang kedua, sunat, sedekah, sumbangan. Termasuk dalam wajib, zakat. Zakat wajib. Okey. Yang kedua, sedekah sunat. Sumbangan, sedekah, charity, itu terpulang. Nak buat, tak buat pun tak apa. Tapi ada pun orang musyrikin, mereka adalah orang yang sangat-sangat kedekut. Mereka berfahaman kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin pandai-pandailah hidup sendiri. Nak kaya usaha sendiri, kenapa yang kaya perlu bagi pada yang miskin? Maka Allah kata, orang yang kedekut, tidak bertakwa pada Allah, kami akan mudahkannya jalan masuk neraka. Masa dia masuk neraka, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Baik, perkataan yughni dalam bahasa Arab berasal pada perkataan ghina ataupun ghani, kaya. Kaya lah kan, kaya. Kenapa Allah guna perkataan yughni? Kerana seluruh manusia, termasuklah kita orang Islam pun, menganggap kekayaan sesuatu yang memberi manfaat. Itulah, tak salah sangka macam tu. Memang Allah Ta'ala buat hidup kat dunia ni, bila kaya banyak urusan jadi mudah. Bila kaya banyak urusan jadi mudah bila kaya. Jadi orang-orang berfikir, tak kisahlah dia kafir ke, dia Islam ke, dia amal agama tak amal agama, dia berfikir yang harta benda yang banyak boleh memberi manfaat. Harta benda yang banyak boleh memberi manfaat. Semua orang fikir macam tu. Sebab tu Allah guna perkataan yughni. Apa tema yughni? Bermanfaat. Jadi orang-orang kafir, dia yakin. Kita hanya sekadar percaya melalui pengalaman. Orang kafir, mereka yakin siapa yang ada harta benda dan anak-anak yang ramai, 100% boleh mudahkan urusan dia. 100% akan bantu dia. 100% akan tolong dia. Orang Islam tak boleh yakin macam ni. Orang Islam yang yakin macam ni, yakinnya salah. Betul ni yakin macam mana? Orang Islam boleh percaya harta banyak, anak ramai boleh bantu urusan, tetapi tak boleh yakin 100% akan jadi macam ni. Sebab ada orang yang Allah buat duit banyak, harta banyak, anak ramai, seorang buat tak boleh tolong. Sikit harta pun tak boleh bantu. Okay? Orang Islam boleh percaya api dapat membakar. Bakar rumah, bakar tiang, bakar pokok. Bakar apa lagi? Bakar sampah, bakar hutan, bakar semak samun, bakar ikan, bakar daging. Orang Islam percaya. Tetapi orang Islam kena yakin api tak dapat bakar 100% tanpa izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak terbakar. Sebagaimana Nabi Ibrahim tercampak dalam api. Ini tak salah kalau kita fikir, kat dunia ni tak salah kalau kita fikir ada banyak duit, mudah urusan. Ada anak ramai, mudah urusan. Tak salah kita fikir macam tu. Tapi kita tak boleh yakin 100% duit banyak, confirm selesai urusan. Anak ramai, confirm selesai urusan. Tak semesti. Ada je orang duit banyak, masalah tak selesai. Anak ramai, seorang abuk tak boleh membantu menolong. Ada je. Sebab tu Allah guna perkataan yughni. Kerana apa? Kerana manusia yakin bila kaya, mudah urusan. Bila kaya, mudah urusan. Perkataan yang sama juga Allah guna dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna. Aghna tu sama dengan yughni. Kalau baca dia boleh, Wan Nur Zakiyah, surah Al-Masad. Wan Nur Zakiyah, surah Al-Masad. Muka surat 603 ayat surah bawah sekali. Ayat 2. Ayat 2. Saya punya internet ni kadang terputus-putus sikit dah Ustaz. Okay, ni clear je. Clear je. Okay. A'udzubillah. Dia baca dia sangat clear. Alhamdulillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Okey, baca pada ayat 1 boleh tak Puan? Tak sedaplah tengah-tengah macam tu kan. Kita start pada ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama.
Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora, iaitu neraka. Okay. Terima kasih Puan Nur Zakia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa dia? Anak-anak dan pengikut yang ramai. Anak-anak dan pengikut yang ramai. Orang kafir, dia fikir anak ramai, duit banyak, selesai semua masalah. Kalau ada akhirat, akhirat pun selesai masalah. Kalau ada akhirat, bagi mereka, kalau ada akhirat, ke akhirat pun settle. Duit yang selesaikan segala-galanya. Kalau baca dia boleh, Puan Khairiyah, muka surat 432, Puan Khairiyah. 432, ayat 34-35. 34-35. Boleh? Ni sebab-sebab orang kafir dia merasakan kekayaan lah yang buat segala-galanya. 432, ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Okey, terima kasih Puan Khairiyah. Orang kafir, dia kata, kami lagi banyak harta bagi ramai anak-anak. Kami lagi banyak harta, lagi ramai anak-anak, dan kami tidak akan kena azab. Mereka punya tahap yakin pada harta dan anak-anak ni. Mereka punya tahap yakin pada harta dan anak-anak ni boleh tolong mereka. Sampai kalau lah ada akhirat pun, mereka tetap selamat sebab anak ramai, duit banyak. Ni orang kafirnya gaya fikir. Orang Islam, kalau fikir macam tu sama macam cara orang kafir pun fikir. Tak boleh orang Islam fikir macam tu. Orang Islam boleh kalau dia nak percaya ada banyak duit, ada ramai anak, boleh tolong. Boleh bantu banyak urusan. Tapi orang Islam kena ingat, tak semestinya. Sebab ada orang tak ada duit, tak ada anak, selesai je urusan dia contoh. Ada orang banyak duit, ramai anak, urusan tak selesai juga. Tak senang juga hidup dia. Okey? Orang kafir, kadang-kadang Allah buat dia duit banyak, harta banyak. Allah guna harta dia dan duit dia buat dia kecewa kat dunia ni. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak, tolong baca boleh Tuan Haji Ishak. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surat, saya cari je. Okey, muka surat 196. Ayat 55. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Harta mereka dan anak-anak mereka yang Allah bagi, bukan tak ada Allah sayang lebih. Allah nak seksa mereka dengan anak dan harta mereka. Dengan sebab harta mereka banyak, Allah buat mereka kalah perang. Allah buat mereka kalah perang. Harta mereka banyak, semua jadi orang Islam punya. Apa perasaan mereka? Kita ada duit 1,000, kita melabur 1,000. Contohlah ni. Tengok kena tipu, kena scam. Sedih tak hilang 1,000? Sedih. Tapi orang yang ada 50,000, dia letak 90,000 untuk pelaburan tu, tengok-tengok apa pun tak dapat. Lagi sedih. Samalah juga orang kafir, Allah biar dia buat harta banyak, lalu Allah buat harta dia dirampas oleh orang Islam dalam peperangan. Apa perasaan dia? Tu Allah nak seksa mereka kat dunia. Dan mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan harta mereka sikit pun tak boleh nak bantu mereka. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. Semoga Allah sembuhkan dan permudahkan insya-Allah Puan Amira. So ayat kita sekarang, Allah kata, bila Allah Ta'ala memudahkan seseorang tu untuk masuk neraka, harta dia banyak mana pun, duit dia banyak mana pun, sedikit pun tidak akan membantu dia. Jadi ciri-ciri orang yang mudah untuk masuk neraka, ciri-ciri orang yang tak yakin dengan ayat Allah, bab yakin, bab percaya, benda dalam hati kita tak nampak. Tapi salah satu ciri dia, yang mudah kita tengok dalam ayat ni, dia kedekut. Dalam sebuah hadis daripada Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Orang yang pemurah tu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh daripada neraka.
Orang yang pemurah tu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Dan orang yang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dan orang yang jahil tetapi pemurah. Orang yang jahil, dia tak cerdik mana sangat, ilmu tak banyak mana sangat, tetapi pemurah, lebih dicintai Allah daripada ahli ibadat tetapi kedekut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang yang jahil, maksudnya ilmu tak banyak mana, amal pun tak banyak mana, kan? Tapi dia pemurah. Allah lebih cintakan dia berbanding orang yang ahli ibadat, ilmu banyak tapi kedekut. Saya lupa dah nama ulama tu, orang Penang, dia kata apa? Bakhil ni musuh Islam. Sifat bakhil ni musuh Islam. Dalam bahasa Arab, Al-Quran guna dua perkataan bakhil. Satu al-bukhl, satu asyuh. Bakhil ni kedekut barang. Okey, kedekut barang maksudnya apa? Tak nak bagi duit, tak nak bagi makanan kat orang. Itu kedekut barang. Manakala asyuh ni dia lagi teruk pada al-bukhl. Kerana apa? Dia bukan sekadar tak nak bagi barang dia kat orang. Dia bukan sekadar tak nak bagi barang dia kat orang. Bahkan dia juga nak ambil apa yang orang punya, nak jadi milik dia. Itu asyuh. Dalam bahasa Arab tu namanya asyuh. Okey? Ataupun terjemah asyuh ni juga boleh dikatakan tak nak gunakan diri dia untuk orang lain. Surah buat gotong royong, contoh. Surah buat gotong royong. Okay, dia free je itu. Tapi dia tak nak lah. Apa nak tolong orang surau? Tak dapat duit pun, bukan dapat bantu apa-apa pun. Jadi dia susah. Diri dia tu dia boleh dia nak gunakan hari tu untuk bersih surau sama-sama. Tapi dia kedekut. Itu bahasa Arab panggil asyuh. Jadi asyuh ni dia lagi teruk pada al-bukhul. Okay, contoh tengok surah Al-Ahzab. Tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim, tolong baca surah Al-Ahzab. Saya nak tunjuk perkataan kedekut tu. Dia panggil asyuha ataupun asyihatan. Tak apa Ustaz? Sekejap, saya cari muka surat. 419, 420 macam tu lah lebih kurang. 420. 420. Ayat 19. 420 ayat 19. Mereka kedekut terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbelalak seperti orang yang pingsan kerana akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kedekut untuk membuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan amalannya. Demikian itu mudah bagi Allah. Okey, terima kasih puan. So perkataan kedekut tu apa dia? Asyihatan. Asyihatan alaikum. Asyihatan tu dia berasal pada perkataan asyuhu. Ada satu ayat lagi berkaitan dengan asyuhu. Ayat tu tak apalah, saya bukan nak fokus pada makna ayat tu, tapi saya nak fokus pada perkataan asyuhu. Okey, asyuhu tu poin saya. Kalau baca boleh puan Izian Wahida, surah An-Nisa. Muka surat 99 tak silap saya. Ada perkataan asyuh. Terjemah dia kat situ kedekut. Yes. Greed. Terjemah greed. G-R-E-E-D. Page 99 ayat 128. Ada puan Izian Wahida? Ya Ustaz. Muka surat 99 ayat 128. 9. 128. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap acuh tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar.
dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, kedekut. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isterimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Izian. Itu cerita pasal poligami. Maksud pasal poligami ni, wanita tu bila dia poligami, dia akan kedekut, dia takkan bagi hak hari dia pada orang lain. Dia takkan bagi giliran hari dia pada orang lain. Maksudnya kedekut diri dia lah. Padahal kita kata dia boleh je hari tu dia bagi pada isteri-isteri lain tapi dia tak nak. Tak bagi pun tak apa. Okey? Cuma Allah nak beritahu sifat manusia tu dia kedekut. Kikir. Terjemah tadi kikir. Okey, baik, saya share hadis kat skrin. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang boleh membinasakan hidup seseorang. 3 perkara yang boleh membinasakan hidup seseorang. Salah satunya apa? Sifat kedekut yang dituruti. Kedekut memang sangat-sangat lah ni. Dengan anak bini pun kedekut. Okey, anak nak beli pensel mahal sikit, pen mahal sikit pun kedekut. Dia beli rokok boleh pula hari-hari contoh. Ni hadis dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Okay, tengok kat skrin. Okay, ni dalam tafsir pedoman. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikatun. Syuhun muta'un. Syuhun tu, kedekut yang paling teruk. Lagi teruk pada bukhul. Kedekut yang dituruti. Wa hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi. Dan seseorang yang bermegah-megah dengan diri sendiri. Sama ada dia bermegah-megah dengan buat baik ataupun dia bermegah-megah dengan buat jahat. Dua-dua binasa diri dia. Okey, malam tadi aku dapat rompak 3 rumah contoh. Malam tadi aku dapat berjudi aku menang 6,000 7,000 contoh. Itu pun binasa. Dia buat baik dia bangga, buat baik dah. Dia buat dosa, buat jahat dia bangga. Ataupun malam tadi aku ceramah kat surau aku 800 orang mari. Kalau ustaz lain ceramah 40 orang je mari. Kalau aku ceramah 800 orang mari. Jadi hebat kalau aku ceramah ramai orang mari contoh. Siapa yang megah-megah dengan diri sendiri, dia binasakan diri dia. Siapa yang kedekut, sebab tu Nabi ajar doa minta lindung pada kedekut kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada sifat kedekut. Okey? Okey, baik. Jadi Allah nak beritahu siapa yang kedekut sangat kat dunia ni, dia ingat dia mati harta dia boleh tolong dia. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam ni semua dah kata, ni harta aku, ni duit aku, ni tanah aku, ni rumah aku. Anak Adam semua kata macam itulah. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidaklah harta kamu melainkan apa yang kamu makan lalu habis. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kamu pakai lalu lusuh. Tak boleh nak pakai dah. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa kamu sedekahkan ke orang, itu dah tak ada bagi kamu. Itulah rezeki kamu. Itulah harta kamu yang sebenar. Wa ma siwa zalika, adapun selain yang pada itu, selain yang kita makan, selain kita pakai sampai lusuh, selain yang kita sedekah, Nabi kata apa dia? Fatarikun akan ditinggalkan, fadhahibun wa tarikuhu linnas, akan habis, akan hilang, akan diberi pada orang lain. Ni rumah aku, ni tanah aku, mak esok kita mati. Tanah aku ada 20 hektar, duit dalam tabung haji ada 80,000, contoh. Bangga sangatlah kan dengan apa yang kita ada. Esok mati. Jadi tanah tu automatik jadi faraid milik orang lain dah. Duit dalam bank pun 800,000 automatik jadi milik orang lain dah. Dan sebenarnya harta kita ialah apa yang kita makan dah habis, apa yang kita pakai sampai lusuh dah tak boleh pakai dah, dan apa yang kita sedekah pada orang. Itu harta kita sebenar. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang sedang bincang surah Al-Lail. Al-Lail.
Okay. Muka surat 595. Ayat yang ke-12. Okay, jadi Allah kata bila seseorang tu binasa, harta dia, anak-anak dia tetap takkan beri manfaat pada diri. Orang Islam, Allah nak suruh yakin bahawasanya harta benda dan anak-anak bukanlah good hope ataupun good expectation, orang putih kata. Macam itulah lebih kurang bunyi orang putih. Kalau baca dia boleh. Sekejap Puan Noraliza, kalau baca boleh Puan Noraliza. Surah Isra. Saya bukan nak hasut tuan-tuan dan perempuan tak payah cari harta. Surah Kahfi. Sorry. Saya pun cari harta, kita semua cari duit, tak ada masalah. Tapi kita jangan anggap harta kita itulah the best reward, the best hope, the best expectation. Tu point dia. Puan Noraliza, tolong baca Puan Noraliza. Muka surat 299 ayat 46. Muka surat 299 46 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Okey, terima kasih Puan Noraliza. Soalan saya pada kita semua ini, kita kumpul duit masa tengah kerja, kita sedang bekerja ni, kita kumpul duit banyak-banyak. Kita kumpul duit banyak-banyak masa sedang bekerja sebelum pencen. Dan kita ada anak, kita suka anak kita ramai, kita nak anak kita berjaya, kita nak anak kita orang yang ada gaji sedap, gaji hebat. Apa harapan kita? Apa harapan kita? Siapa nak cuba jawab? Apa harapan kita? Cari duit banyak-banyak masa muda, masa sedang bekerja. Anak ramai, bagi pelajaran terbaik, sekolah terbaik. Apa harapan kita untuk duit dan anak-anak? Sahabat-sahabat. Puan Nur Zakiyah. Puan Nur Zakiyah lagi. Asyik Puan Zakiyah je kena tanya. Harapan kita ialah agar anak-anak kita menjadi insan-insan yang soleh-solehah. Okay. Duit? Dari dunia akhirat. Duit pula. Duit ni lah guna ke arah kebaikan. Masa tua supaya. Yes. Simpanan di hari tua. Tu point dia. Betul. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Tolong jawab sikit-sikit. Saya dengar juga. Ada setengah suara backing. Okay, baik. Betul. Tak salah pun. Kita kerja kepul duit. Betul kan? Dapat gaji, kita simpan. Lepas tu bayar-bayar, lepas tu belanja. Tak ada masalah. Okay, DWSP, EPF, tak ada masalah. Kita simpan duit dengan harapan kita tua nanti, duit tu akan bantu kita. Kita simpan duit dengan harapan kita ada masalah, orang lain tak boleh bantu kita, duit kita boleh tolong kita. Baguslah menyimpan, bagus menyimpan. Bukan kata jangan menyimpan tak ada masalah. Anak ramai, apa harapan dia? Nanti kita tua, kita dah tak larat, dia orang boleh jaga kita balik. Dia orang boleh tolong kita balik. Itulah harapan kita. Tak salah pun berharap sedemikian. Bahkan bagus kita doa agar masa depan kita, masa depan anak kita jadi orang baik. Tapi, adakah semestinya jadi sebagaimana kita punya hope, expectation? Adakah jadi sebagaimana hope, expectation? Jadi tak macam tu. Tak semestinya. Kumpul duit. Okay. Sebelum pencen. Okay. Anak sulung pinjam nak buat berniaga. Dia beritahulah perniagaan dia gini. Contoh. Bagilah pinjam sebab termakan kata anak-anak tu. Contoh. Bagi pinjam. Tengok 3-4 bulan apa tak ada. Bisnes lingkup duit apa tak ada. Contoh. Tu contoh. Kalau kena tipu. Ustaz suruh dia ajak melabur. Laburan ni. Hotel kat Mekah ni. Ustaz suruh dia ajak melabur. Jadi ustaz dia percaya sangat. Percayalah letak duit dekat pelaburan ustaz tu. Contoh. Mau habis. Ataupun hari ni dapat pencen buat keluar duit, mau kena rompak. Contoh. Jadi walaupun kita dah berharap duit tu boleh tolong kita, bantu kita masa kita tua, tapi ada kemungkinan tak kita tak dapat manfaat daripada duit tu. Ada kemungkinan dia. Samalah juga anak-anak kita bagi sekolah agama, sekolah tahfiz, college Islam, universiti Islam. Dengan harapan tak kaya pun tak apalah. Dengan harapan boleh tolong aku masa aku tua. Bagus. Tapi semestinya ke jadi sebagaimana kita harapkan? Tak semestinya. Kena-kena dia kahwin dengan orang luar negara. Contoh. Orang luar negara tu paksa duduk dengan dia luar negara. Contohlah anak lelaki. Dia pun ikutlah isteri dia. Takut kan? Ikut isteri dia. Jadi kita tak dapat manfaat pun daripada anak tu. Balik jenguk pun tak ada, duit pun tak ada bagi. Contoh.
Bukan kita nak doa keburukan untuk anak-anak kita, tak. Kita usaha macam biasa, besarkan anak, bagi pendidikan, bagi duit, kumpul duit, tak salah, tak berdosa, tak haram pun. Tapi nak ceritanya, apa yang kita harapkan tak semestinya kita akan dapat. Kerana apa? Duit kita boleh jadi mengecewakan kita, anak-anak kita pun boleh jadi mengecewakan kita. Kemungkinan tu ada. Boleh jadi, bukan saya kata confirm. Tetapi amal kita yakinlah, kita takkan kecewa dengan amal. Kita bangun awal untuk solat tahajud, kita tidur lewat untuk baca Quran, untuk zikir dan sebagainya. Penatlah sikit kat dunia ni. Yakinlah, usaha tu tidak akan mengecewakan kita. Sebab tu Allah kata, amal-amal soleh lebih baik ganjarannya dan better expectation and better hope. Kita tak boleh nak harap sangat anak kita akan bantu kita sebab akan datang kita tahu macam mana anak kita. Doa untuk jadi baik, Alhamdulillah. Tapi tak semestinya jadi sebagaimana kita harapkan. Adapun amal-amal soleh kita, yakinlah tidak akan mensia-siakan kita pada hari akhirat. Tapi kalau kita ngumpat orang kata orang, kita sendiri yang buat loss amal tu, macam mana? Salah kita sendiri lah. Okey, seterusnya masuk ayat baru. Saya bukan kata jangan cari duit, saya bukan kata jangan didik anak. Tak. Carilah duit sungguh-sungguh, tak ada masalah. Didik anak sungguh-sungguh, tak ada masalah. Tapi lagi penting amal soleh. Kerana amal soleh tidak akan mengecewakan kita. 100% tak akan mengecewakan kita. Kita buat betul, niat ikhlas kerana Allah, amal soleh itu tak akan kecewakan kita. Okey, inna sama ayat baru 26 ayat 12. Inna sesungguhnya alaina ke atas kami dalam bracket tulis tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. La benar-benar al-huda memberi petunjuk. Al-huda memberi petunjuk. Wa dan inna sesungguhnya lana bagi kami lah al-akhirah akhirat wa dan al-ula kehidupan yang pertama. Terjemah al-ula kehidupan yang pertama. Dalam bracket dunia. Maksudnya kami memiliki akhirat, kami memiliki dunia. Okey, tolong baca Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah ayat 12 dan ayat 13 ni tolong baca Puan Maisarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ke atas kami, yakni tanggungjawab, benar-benar memberi petunjuk, dan sesungguhnya bagi kamilah akhirat dan kehidupan yang pertama, yakni dunia. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Apa maksud ayat ni? Allah Ta'ala kata sesungguhnya ke atas kamilah tanggungjawab, benar-benar memberi hidayah, dan kami memiliki akhirat dan dunia. Baik. Allah Ta'ala kata kami tak zalim. Kami buat manusia, kami ciptakan manusia, okey. Kami bagi mereka hidayah, petunjuk. Apa makna hidayah kat sini? Tu point dia. Ayat kita sekarang ni nampak macam ada sedikit kontradik lah dengan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Kat mana ayat surah Al-Ma'idah? Tolong baca dia. Sekejap Saya rasa semua yang boleh baca dah baca, kecuali yang dalam perjalanan yang tak berapa sihat tak boleh baca dah. Macam mana tak apa. Okey, tolong baca dia Puan Izawani surah Al-Ma'idah. Saya muka surat sekejap. Surah Al-Ma'idah. Sekejap Muka surat 125. Okey, surah Al-Ma'idah ayat 125. Ayat 125, bukan muka surat 125. Muka surat 125 ayat 108. Silap, astagfirullah. 108. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tersebut adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya, atau lebih dekat untuk menjadikan mereka berasa takut akan ditolak sumpah mereka lalu diserah kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan rasa insaf dan patuh. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Okey, terima kasih Puan Izawani.
Allah takkan beri petunjuk pada kaum yang fasik. Maksudnya tak semua orang dapat petunjuk. Orang tak fasik, tak zalim, tak kafir dia dapat petunjuk. Sedangkan ayat kita sekarang, Allah kata tanggungjawab kami memberi petunjuk. Bila Allah kata tanggungjawab kami memberi petunjuk, dalam ayat ini Allah tak sebut pada siapa. Dalam bahasa Arab bila tak sebut pada siapa, apa makna dia? Umum. Dalam bahasa Arab bila tak sebut pada siapa, maknanya umum. Semua orang akan dapat. Jadi Allah kata sesungguhnya tanggungjawab kami memberi petunjuk. Tapi kenapa ada orang tak dapat? Kenapa ada orang tak dapat? Okey, baik. Petunjuk ada 4 kategori. Menurut Dr. Hamka, petunjuk ada 4 kategori. Saya cari je. Saya share kat skrin. Okey, ini. InsyaAllah ada. Ini tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan ayat dalam surah Al-Insan. Kalau baca Puan Nur Zakiyah boleh? Ayat dalam surah Al-Insan. Allah kata kami tunjuk jalan. Allah kata kami tunjuk jalan. Muka surat 578. Ayat 2 ayat 3. 578 ayat 2 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur, yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Okey. Jadi Puan Nur Zakiyah, agak-agak dalam ayat ni semua orang dapat ke semua orang tak dapat? Tak, semua tak dapat. Ada yang apa Tuhan bagi apa tu tadi? Ada yang Tuhan bagi nikmat dan ada yang kurang. Mana tadi? Ada. Bukan semua orang dapat, Ustaz. It depends. Nasib lah. Bukan nasib. Sorry, Ustaz. Okey, tengok kat skrin. Ni Dr. Hamka tulis dalam ayat yang Puan Zakiyah baca tu. Okey, tengok Allah beri petunjuk dapatlah dibagi atas 4 kategori. Pertama, naluri. Semua orang ada naluri kan? Baik ke tak baik? Orang yang tak ada agama, orang yang tidak ada agama langsung atas muka bumi, dia pun tahu bunuh orang tak baik, ambil hak orang tak baik, kacau anak orang tak baik, bully orang tak baik. Ni naluri semua orang ada. Petunjuk pertama ni. Tu kata Allah bagi petunjuk pada semua orang ni. Yang kedua, hasil pendengaran dan penglihatan yang bernama pengalaman. Okey, walaupun dia tak sekolah, orang asli ke contohlah, orang asli ke orang pedalaman Amazon ke, walaupun dia tak sekolah, tapi apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia dah tengok, apa yang dia dengar, dia tahu ni baik, ni tak baik. Walaupun dia tak belajar agama, tak masuk sekolah, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, dia dapat pengajaran, dia dapat petunjuk, ni baik, ni tak baik, ni boleh, ni tak boleh. Ini semua orang dapat. Semua orang dapat, walaupun dia tak belajar. Yang ketiga, hasil renungan akal. Semua orang, okay, walaupun dia tak sekolah, tak belajar tinggi, tak belajar agama, akal dia boleh renung, boleh memikirkan ni baik ke tak baik, sesuai ke tak sesuai, apa natijah kalau buat macam ni, apa kesan buruk kalau buat macam ni. Jadi 3 yang pertama ni semua orang dapat. Kecuali orang gila. Orang gila dia tak dapat tak apa. Dia pun tak kena azab kat akhirat, orang gila. 3 yang pertama dia bagi petunjuk yang Allah bagi pada semua orang. 3 yang pertama ni semua orang Allah bagi. Kat akhirat nanti satu orang tak boleh kata saya tak ada naluri, saya tak ada pendengaran, penglihatan, saya tak ada renungan akal, tak boleh. Semua orang dapat. Oleh kerana semua manusia ada yang nombor 1, 2, 3 ni, maka Allah Ta'ala hantar Nabi dan kitab. Allah hantar Nabi ramailah dan kitab. Suhuf, lembaran semua Allah hantar. Sepatutnya manusia yang ada 3 perkara yang pertama, ada naluri, ada pengalaman, ada renungan akal, boleh tengok dengan mata, dengan telinga, boleh fikir dengan akal, apa yang Nabi tu cakap, apa yang dalam kitab, diterima akal ke tak diterima akal, betul ke tak betul, logik ke tak logik. Jadi siapa yang dia guna petunjuk nombor 1, 2, 3 dengan betul, dia akan dapat nombor 4. Petunjuk ilahi dengan agama. Siapa yang tak guna naluri, pendengaran, penglihatan, renungan akal dengan betul, dia tak dapat nombor 4. Jadi ayat yang mengatakan Allah kata kami bagi petunjuk pada semua orang ialah petunjuk nombor 1, 2 dan 3. Itu semua orang dapat.
Adapun petunjuk nombor 4 tak semua orang dapat. Orang tertentu je dapat. Okey, orang tertentu je dapat. Orang mukmin, orang muslim, orang beriman tu je dapat. Orang yang tak dapat boleh tak salahkan Allah kat akhirat. Ya Allah, mana haji ya Allah. Orang Islam tu dekat Malaysia tu awak bagi dia petunjuk ilahi dengan agama. Kami tak dapat. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kerana Allah kata aku bagi kamu nombor 1, 2, 3 semua orang boleh fikir. Semua orang boleh merenung, semua orang boleh berfikir dengan baik, membaca, mendengar dengan baik, apa yang baik, apa yang tak baik. Kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, semua umat Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab. Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab. Jadi bila Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab. Maknanya apa? Allah nak semua orang beriman. Allah nak semua orang masuk Islam. Allah nak semua orang percaya akhirat. Tetapi orang-orang yang telah datang pada mereka Nabi dan kitab, mereka yang pilih untuk tak nak menerima Nabi dan kitab, so salah mereka. Mereka tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dapat hidayah untuk jaga solat, untuk amal agama, orang tu dia telah menggunakan naluri dia, penglihatan dia, pendengaran dia, renungan akal dia dengan betul, dia dapat nombor 4. Tapi orang yang dia dah tahu dah mana baik tak baik, dia dah tengok apa baik tak baik, dia dah dengar mana baik mana tak baik, dia pilih kat mana yang tak baik, maka dia tak dapatlah nombor 4 tu. Sebab tu kat akhirat nanti Allah akan azab orang yang ada akal tak guna, ada otak tak guna, ada mata tak tengok ayat-ayat Allah, ada telinga tak mendalami, memahami ayat-ayat Allah. Allah kata mereka macam lembu kambing. Lembu kambing ada otak tak ada akal, dia akan kisah pun rumah orang, kawasan rumah orang dia nak buang air je. Rumput orang tanam bunga, beli pokok bunga mahal-mahal, dia gigit je, makan je bunga orang tu. Binatang. Samalah juga manusia. Dia tahu apa baik tak baik, dia pilih juga untuk buat tak baik. Maka masa tu di sisi Allah dia sama macam binatang. Tolong baca dia Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ini Allah nak cela orang yang Allah dah bagi dia 3 hidayah tu. Hidayah nombor 1, 2, 3 tadi dia tak guna betul-betul. Jadi dia tak dapatlah nombor 4 tu. Mana saya cari muka surat tak jumpa kejap. Surah Al-A'raf. Walaqad dhara'na li jahannam katsirin. Muka surat 174 Tuan Haji Ishak 174 ayat atas kan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Lalai. Dengar lalai dulu boleh. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Ada mata tak guna, ada telinga tak guna, ada otak tak nak fikir, ada hati tak nak merenung. Tahu dah ni baik, ni tak baik, pilih juga untuk ikut yang tak baik, abaikan yang baik. Maka Allah kata dengan binatang masa tu tak ada beza. Mereka masa tu dengan binatang tak ada beza. Jadi mereka ni kena masuk neraka kat akhirat, boleh tak bagi alasan? Saya tak tahu, saya tak dengar, saya tak nampak, saya tak fikir. Siapa suruh tak dengar? Siapa suruh tak fikir? Siapa suruh tak tengok? Itu jawapan Allah Ta'ala pada mereka. Jadi ayat-ayat Quran yang mengatakan Allah bagi hidayah pada semua orang, nombor 3. Nombor 3 pula. 1, 2 dan 3. Adapun yang keempat tu, hidayah yang keempat tu, petunjuk agama dan ilahi tu, tak semua orang dapat. Siapa nak dan usaha sungguh-sungguh, Allah bagi. Siapa buat dono, buat bodoh, tak kisah pun hidup tak semayang. Tak kisah pun hidup tak amal agama. Tak kisah pun umur dah lanjut tak pandai mengaji. Tak kisah pun. Tak ada rasa risau langsung. Contoh. Allah tak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa orang yang Allah akan bagi lagi hidayah pada dia? Siapa orang yang Allah akan bagi? Orang yang dalam diri dia sentiasa ada perasaan nak kembali pada Allah. Sentiasa ada perasaan nak kembali pada Allah. Dia rasa lalai. Dia rasa dah lama tak, walaupun dia tak buat dosa, walaupun dia bukan ahli maksiat, tapi dia rasa dah lama tak mengaji, nak kena ngaji ni. Dah lama tak solat tahajud, nak kena tahajud ni. Dah lama tak sedekah, kena sedekah ni. Jadi perasaan nak buat amal tu namanya nak kembali pada Allah. Orang yang ada perasaan nak kembali pada Allah, Allah akan bagi hidayah pada dia. Dia nak, Allah bagi hidayah pada dia. Dia tak nak, Allah tak bagi. Benda mahal apa nak bagi kat orang yang tak nak. Okey, tolong baca dia. Puan Salmah Kasim, tolong baca muka surat 252. Boleh? 252 ayat 27. 252 ayat 27. Ya Ustaz, 252. Ya. Ayat 27.
Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya. Orang yang kembali bertaubat kepadanya. Orang yang nak kembali pada Allah, nak dekat dengan Allah, he guide whoever he turn to repent. Siapa nak kembali pada Allah, ada perasaan nak dekat pada Allah, ada perasaan tak nak jauhi dosa maksiat, Allah bagi petunjuk. Tapi siapa yang dia tahu dia jauh pada Allah, dia sedar dia dah lama tak amal agama, dia sedar dia dah lama terjerumus dalam lembah maksiat, dia tak rasa nak kembali pada Allah, Allah tak bagi hidayah nombor 4 tu kat dia. Penglihatan dia tetap ada, naluri dia tetap ada, pengalaman dia tetap ada. Okey, pengalaman dia ada, penglihatan, pendengaran, naluri, semua dia ada, 1, 2, 3. Tapi dengan apa yang dia ada, tak rasa pun dia nak kembali pada Allah. Dia tengok kawan-kawan dia dah berumur sama macam dia, seorang-seorang pergi. Tapi dia hidup tak sembahyang, tak rasa apa juga. Allah tak bagi hidayah. Tapi bila dia tengok kawan-kawan dia seorang-seorang mati, dia kata, aku tak lama juga nak pergi juga macam dia orang ni. Apa amal aku ada nak bawa depan Allah Ta'ala nanti, tak boleh jadi ni. Kena start belajar ngaji balik. Kena start masuk kelas ngaji balik ni. Kena baiki ngaji balik. Kena jaga salat Jumaat balik. Kena mula tahajud balik. Kena jaga solat sunat balik. Dia fikir macam tu. Allah bagi dia hidayah. Allah ketemukan dia dengan kumpulan-kumpulan yang jaga amal agama. Allah ketemukan dia dengan kawan-kawan yang baik yang selalu mengingatkan dia. Allah buka taufik hidayah pada dia untuk dia tambah ilmu agama, untuk tambah amal dia. Dengan syarat dia nak kembali. Tak nak kembali, Allah tak bagi. Tengok muka surat 484. Sama juga. 484. Tolong baca Puan Khairiyah 484 ayat 13. Penutup dia tu wayahdi ilaihi man yunib. Bismillahirrahmanirrahim. 484 ayat 17. 13. Oh, 13. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh AS dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia hendaki ke atas agama tauhid dan memberi petunjuk buat orang yang kembali kepadanya. Tu point. Terima kasih Puan Khairiyah. Allah bagi petunjuk pada orang nak kembali pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang nak kembali pada Allah ni mesti orang berdosa je ke? Dia kaki dadah, kaki maksiat, kaki kelab malam, kaki judi, kaki arak. Dia orang juga kena kembali pada Allah. Kita tak kena kembali pada Allah. Saya bukan isap dadah. Saya bukan main arak. Saya bukan kaki judi. Saya bukan ambil rasuah macam orang lain. Contoh. Jadi saya tak perlulah. Tidak perlulah istilah kembali pada Allah tu. Tak. Ingat tak zikir munajat? Apa ayat-ayat zikir munajat kita biasa dengar? Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Beza tu. Tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Raja'na, kami kembali pada Allah. Satu bertaubat tu kalau kita jenis buat dosa maksiat banyak, kena taubat sungguh pada Allah. Tu taubat pada Allah. Raja'na ni, kita kena kembali daripada suasana lalai kepada suasana ingat Allah. Kita borak panjang-panjang. Borak pasal bisnes, borak pasal bola 2-3 jam. Borak pasal kereta, masing-masing minat kereta, masing-masing minat motor, masing-masing minat kucing. Borak pasal kereta, pasal kucing, pasal motor 3 jam, 4 jam. Dosa ke tak dosa? Tak dosa. Tak dosa pun borak pasal kucing. Saya minat kucing, dia minat kucing. 4 jam sembang pasal kucing. Kau 4 orang pun kupat kucing. Tak dosa pun. Tapi, rugi tak? Rugi lah. Masa berlalu macam tu saja. Tak ada buat aman. Masa habis dengan tengok telefon, masa habis baca surat khabar, masa habis tengok cerita Korea, contoh. Bukan haram pun. Tetapi, bila kita nak jadi orang yang kembali pada Allah? Sekadar lagi semayang balik, dah cukup selesai. Tak lagi. Maksudnya kembali pada Allah ni, orang yang dia sungguh-sungguh nak dekatkan diri dengan Allah. Dia sungguh-sungguh, dia rasa dia banyak lalai pada Allah. Dia rasa dia banyak buat benda sia-sia, rugi sangat.
Satu hari ngaji setengah jam, tengok telefon 3 jam, 4 jam. Rugilah. Jadi dia ada perasaan nak kembali pada Allah, walaupun dia bukan berdosa, Allah bagi hidayah pada dia. Allah akan bagi hidayah sikit, lama-lama dia jadi orang yang sibuk dengan amal. So, kita nak dapat nombor 4 tu, apa cara dia? Kena guna nombor 1 betul-betul, guna nombor 2 betul-betul, guna nombor 3 betul-betul. Naluri kita, kita fikirkan akhirat kita, kita risaukan kehidupan kita lepas kita mati, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk pada kita. Jadi apa tugas Nabi? Apa tugas sahabat? Tugas Nabi, tugas sahabat adalah nak buat manusia kembali pada Allah. Itu tugas mereka. Kita tak boleh bagi hidayah. Nabi tak boleh bagi hidayah. Nabi tak boleh bagi hidayah pada siapa saja. Nabi dengan sahabat-sahabat hanya boleh membuat manusia itu berfikir agar mereka nak kembali pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni ada orang jual produk. Produk yang mahal lah. Ada produk mesin air sampai 18,000. Mesin air, minum air tapis 18,000. Ada katil kesihatan 12,000, 13,000. Tuan-tuan tahulah produk tu kan. Mesin air tu 12,500, 18,000 ada mesin air. Katil untuk kesihatan 12,000, 11,000, 10,000. Mahal tu. Kita tak ada fikir dah nak beli. Kita kerja-kerja kubur duit. Ada niat nanti nak beli tu, nak beli ni. Tapi mesin air 18,000, 12,000, katil 11,000. Kita tak niat pun. Benda tu tak termasuk pun dalam list benda kita nak beli. Kita ada list benda nak beli. Nanti nak beli tu, nanti nak beli ni. Dapat gaji bulan depan beli ni, bulan lagi beli. Kita ada list. Tapi tak ada niat pun nak beli mesin air 12,500, apa semua tak ada niat. Ini contoh kan. Tapi ada peniaga-peniaga yang jual produk-produk tadi lah. Peniaga yang jual mesin air tu, peniaga yang jual katil kesihatan tu. Dia datang, dia cerita pasal produk dia punya kelebihan. Dia cerita pasal kepentingan, kelebihan produk-produk dia tu. Dan dia cerita apa ruginya orang kalau tak beli produk dia tu. Dia cerita kat kita, sampai kita berubah fikiran, aku kena beli ya. Tak boleh aku tak ada benda tu kat rumah, aku kena ada mesin air macam tu kat rumah. Aku kena ada sebiji katil macam tu kat rumah. Ini contoh saya bukan nak suruh tuan-tuan beli, bukan. Nak ceritanya, hebat tak peniaga-peniaga ni, dia boleh ubah minda kita, dia boleh ubah cara berfikir kita, dia boleh ubah kita punya minda, daripada tak ada niat nak beli, daripada tak ada fikir pun nak beli, jadi nak beli. Ada orang dengar mesin 12,500, 12,500 buat apa? Baik pergi umrah. Contohlah ni. Oh, katil 11,000, 12,000 tak payah bazir, tidur atas tilam. Dah atas sofa boleh tidur, contoh. Tapi bila dia dengar orang tu cerita produk dia, kelebihan dia, testimoni orang yang dah guna, dah sembuh ramai. Maka orang yang ada duit, daripada tak ada niat nak beli, dia dengar penerangan tentang orang tu, dia dengar tentang penerangan penjual tu tadi, dia terus korek tabung haji dia, korek SB dia, bagi duit, beli produk. Orang yang tak ada duit, dia tanya, boleh buat loan tak? Boleh, bagi slip gaji, bagi bank statement, saya cuba buat loan dengan bank mana-mana. Kita tak ada niat pun nak beli, tapi bila dengar dia cakap produk tu bagus, kita terkesan, kita sanggup buat loan untuk beli. Okay. Jadi dalam suasana ni, dalam cerita ni, siapa yang hebat? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya, siapa yang hebat dalam cerita saya ni? Penjual Ustaz. Penjual. Yes. Penjual tu hebat. Kerana dia dapat buat ubah minda seseorang daripada tak terfikir pun nak beli, tak ada niat pun nak beli. Dia boleh buat orang tu berubah fikiran jadi nak beli, daripada tak ada duit sanggup buat loan untuk beli, yang ada duit simpanan banyak sanggup korek untuk beli. Penjual tu hebat. Hebat ni, penjual tu sangat-sangat hebat. Sebab apa? Dia jual, dia dapat komisen. Komisen dia banyak lah. Saya bukan nak sokong produk dia orang, tak. Nak cerita kehebatan penjual meyakinkan orang untuk beli produk dia, terima produk dia. Kita orang Islam ada produk power lagi. Quran, hadis, amalan agama tu produk kita. Jauh lagi power pada mesin air tu. Jauh lagi power daripada katil tu. Mesin air tu kalau bermanfaat, mungkin manfaat kat dunia je lah, contoh. Katil tu pun manfaat masa kat dunia ni je lah. Tapi kalau dia beli mesin air tu, dia letak kat surau masjid, insyaAllah. Lepas dia mati pun dapat manfaat lagi. Dia beli tilam tu, dia wakaf untuk orang sakit boleh guna, insyaAllah. Lepas dia mati pun dapat manfaat lagi.
Tapi produk kita sebenar ni Al-Quran. Produk kita sebenar ni agama. Kalau kita dapat ubah minda seseorang yang tak ada niat pun nak kembali pada agama, tak ada niat pun nak amal agama, tak ada niat pun nak dekat pada Allah, kita dapat ubah cara berfikir dia, dapat ubah minda dia jadi orang nak kembali pada Allah. Jadi orang yang cintakan agama, jadi orang yang nak amal agama sangat-sangat. Jadi orang yang rasa rugi kalau tak solat tahajud, rasa rugi kalau tak solat duha, rasa rugi kalau tak solat awabin, rasa rugi kalau tak solat witir. Ini ramai tak orang Islam yang tak solat-solat, yang tak buat solat sunat? Ramai tak saudara mara kita, anak beranak kita yang tak buat solat sunat, tak rasa rugi pun? Ramai tak? Ramai kan? Jadi apa tugas kita? Kita nak buat diri kita dan diri mereka sama-sama rasa rugi kalau tinggal banyak solat-solat sunat. Jadi hari ini tak ramai orang yang berusaha untuk cakap tentang perkara ni agar manusia yang tak nak amal agama jadi nak amal agama. Tak ramai yang nak buat kerja macam tu. Orang yang dapat penjual-penjual mesin air, penjual-penjual produk katil kesihatan tu, ingat dia orang tu sekali cakap tu orang nak beli. Dia datang, dia dengar produk ni bagus, dia pun cerita ke orang, tu orang tak nak beli. Tak. Penjual ni dia belajar cara cakap. Penjual-penjual yang hebat ni, okay, dia boleh close pembeli untuk beli barang dia tu. Ingat dia sekali cakap tu beli. No, dia kursus tiap-tiap minggu. Dia belajar cakap tiap-tiap minggu. Dan yang penting sekali dia ada product knowledge. Product knowledge ni orang tanyalah kod kanan, kod kiri, kod atas, kod bawah, kod depan, kod belakang, semua dia dah jawab. Zoom jawapan dia. Jadi kita pun sepatutnya nak ajak orang beramal, nak ajak orang dekat pada Allah, nak ajak orang kembali pada Allah. Product knowledge kita kena kukuh lah. Product knowledge kita kena power. Macam mana kita nak ajak orang? Macam mana kita nak yakinkan orang kalau kita sendiri pun tak yakin dengan produk kita? Macam mana kita nak yakin orang tentang produk kita ni bagus, manfaat? Kita pun tak yakin dengan produk kita. Kita pun sekali-sekala je amal produk kita, macam mana kita nak yakin orang semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa tugas kita? Setelah kita Allah bagi taufik untuk jaga solat, belajar agama, tugas kita nak buat diri kita agar perasaan nak kembali lagi pada Allah tu ada. Perasaan sentiasa nak kembali pada Allah tu sentiasa ada. Yang kedua, tugas kita nak ajak orang lain supaya mereka juga ada perasaan nak kembali pada Allah. Bila mereka ada perasaan nak kembali pada Allah, jangan risau. Bila ada dalam diri mereka perasaan nak kembali pada Allah, mereka boleh jadi lagi advance pada kita. Kita kelas seminggu sekali, seminggu 2 kali. Contoh. Kawan kita ajak dia bulan lepas belajar agama, kita ajak dia untuk menyertai kelas agama. Contoh. Tengok sekarang dia seminggu 6 kelas, 7 kelas, 8 kelas. Kelas tajwid, kelas solat, kelas zikir, kelas tasawuf, kelas tu, kelas macam-macam kelas ada. Contoh. Bila dia ada perasaan nak kembali pada Allah, Masya Allah. Siapa yang untung? Orang ajak dia untung. Orang ajak dia untung. Okey? Okey, baik. Balik semula kita. Jadi Allah, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, penting tak penting hidayah ni? Petunjuk Allah penting tak penting? Satu hari dalam solat berapa kali kita doa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Benda paling mahal, benda paling tinggi, benda paling mulia hidayah. Kita minta dalam solat ihdinas siratal mustaqim. Nabi ajar minta lagi dalam doa-doa lain, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sebab benda tu penting, benda tu besar. Waktu Nabi ajar untuk minta lagi dan lagi dan lagi. Orang masuk syurga, apa kata-kata mereka lepas masuk syurga? Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk pada kami. Petunjuk mana? Sekadar petunjuk dapat penglihatan, pendengaran, pengalaman naluri? Bukan. Petunjuk keempat-empat tu. Keempat-empat petunjuk tu yang dia dapat menyebabkan dia masuk syurga Allah Ta'ala. Okay, tolong baca dia Puan Izian Wahidah, muka surat 155. Ayat bawah sekali. Ini ahli syurga akan cakap kat akhirat nanti. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Boleh Puan Izian Wahidah? Boleh. 155. Ya. Ayat 43. Ustaz-ustaz pun biasa kalau ceramah dia guna ayat ni sebelum ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada syurga ini, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami
membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah syurga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Izia Wahidah. So dalam itu ada 3 perkataan bertunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana. Satu, hadana. All praise and thank belong to Allah, the one who has guided us. Okay. Wa ma kunna linahtadiyala. Wa ma kunna linahtadiya. Dan kami tidak akan dapat petunjuk laula an hadanallah. Kalaulah tidak kerana Allah bagi petunjuk pada kami. Dia orang ahli syurga, dia masuk syurga, dia sebut dia dapat masuk syurga sebab petunjuk Allah. Petunjuk Allah jadikan dia orang yang rajin beramal, orang yang rasa nak tinggal dosa maksiat, orang jauhi dosa maksiat, orang yang dah beramal tapi rasa tak cukup, rasa nak tambah lagi amal. Itu semua petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjuk beria pada Allah, Allah lagi beria nak tunjuk pada kita. Nabi kata man atani shibran, Allah berfirman dari kursi, man atani shibran ataituhu zira'an. Siapa yang mendekati aku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Wa man atani zira'an ataituhu ba'an. Siapa yang dekat kepada aku sehasta, aku akan menghampiri dia sedeput. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Siapa datang pada aku berjalan, aku akan datang berlari pada dia. Maknanya siapa yang dalam diri dia ada sikit petunjuk nak dekat dengan Allah, Allah akan bagi lagi lebih pada dia. Kalau dari sudut bahasa manusia ni, dia beria sikit dengan kita beria banyak-banyak dengan dia. Allah Ta'ala macam tu. Orang yang tak nak sudah. Kalau bahasa kita, tak nak sudah. Orang yang nak, dia tunjuk sikit, Allah bagi banyak. Dia tunjuk banyak, Allah bagi lagi banyak petunjuk pada diri dia. Jadi tugas kita adalah membuat diri kita dan orang keliling kita nak pada hidayah. Macam penjual mesin air tadi, tugas mereka melahirkan dalam diri manusia, dalam diri orang lain perasaan nak beli produk macam tu. Orang yang ada duit terus beli, orang tak ada duit buat loan. Orang nak buat loan tak lepas, dia berniat aku ada duit banyak nanti aku akan beli macam tu. Mungkin hari ni dia tak nak beli sebab dia tak ada duit. Nanti 5 tahun akan datang dia dapat pension, dapat KWSP, dia akan beli. So tugas kita sama juga. Kita cakap kepada orang kepentingan belajar agama, kepentingan jaga solat, kepentingan solat-solat sunat. Mungkin hari ni dia tak terbuka untuk amal. Tapi 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kita tak tahu dia orang akan mula beramal apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi jangan putus asa dan jangan kita expect sekali cakap terus ikut. Sekali cakap terus nak buat, sekali cakap terus untuk ikut. Tak. Mungkin kita cakap kali ni tak nak buat. 5 tahun akan datang, dia ada niat nak belajar agama, dia ada niat nak amal agama, dia cari kita balik. Tuan Haji, ingat tak dulu Tuan Haji cakap kat saya gini-gini? Saya rasa nak belajar ngaji lah. Tuan Haji belajar ngaji kat mana? Ustaz mana ni saya nak belajar ngaji dengan Tuan Haji sama macam Ustaz. Saya nak belajar sama-sama dengan Tuan Haji dengan Ustaz tu. Contoh. Kita pernah cakap, kita pernah ajak. Nanti dia nak, dia cari kita balik. Kita jangan expect sekali cakap, terus dia nak. Saya dah ajak banyak kali, dia tak nak Ustaz. Tak apa. Tidak semestinya hari ni dia tak nak, 5 tahun akan datang pun dia tak nak. Tak semestinya. Okey, baik. Ayat seterusnya, Allah kata, dah dia baca tadi, wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah sebut, bukan sahaja kami bagi petunjuk, kami juga memiliki dunia dan akhirat. Dunia milik kami, akhirat milik kami. Kat dunia ni, terpulang pada kami nak bagi siapa kaya, nak bagi siapa miskin. Kat dunia ni terpulang pada kami nak bagi siapa senang, nak bagi siapa susah. Begitu juga kat akhirat, terpulanglah pada kami nak bagi siapa selamat, nak bagi siapa tak selamat. Jadi dunia akhirat dua-dua milik kami. Kenapa Allah cakap macam tu? Kerana Allah nak beritahu, tak semestinya orang dapat hidayah kat dunia, dia senang kat dunia. Dan tak semestinya orang yang tak dapat hidayah kat dunia, dia senang kat dunia. Jelas maksud saya? Tak semestinya siapa yang kat dunia dia kafir, dia confirm kaya, senang. Siapa kat dunia dapat hidayah, dia amal agama sungguh-sungguh, dia confirm susah. Tak semestinya. Kerana apa? Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Allah boleh buat kat dunia ni orang amal agama hidup senang. Allah boleh buat kat dunia ni orang amal agama hidup susah. Allah boleh buat kat dunia ni orang tak amal agama hidup senang. Dia tak semayang, kafir, tak puasa. Senang lain hidup dia. Allah boleh buat juga kat dunia ni orang yang tak amal agama hidup susah. Duduklah boleh buat. Tengok surah Isra. Tolong baca dia surah Isra. Puan Nauralizah, tolong baca boleh Puan Nauralizah. Surah Isra. Dia tak semestinya orang kafir semua kaya. Tak tengok orang kafir miskin-miskin. Ada je orang kafir miskin. Muka surat 284 boleh? Puan Nauralizah 284.
Ayat 18, 19, 20 dan 21. Ayat berapa Ustaz? 18, 19, 18 sampai 21. Surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. 18. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kendaki. Bagi sesiapa yang kami kendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. 19. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. 20. Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. 21. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu, dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Okey, terima kasih puan. Poin saya 2 ayat terakhir. Allah kata setiap golongan, sama ada golongan nak dunia dan golongan nak akhirat, dua-dua kami bagi. Tak semestinya siapa yang nak akhirat, tak semestinya siapa yang nak akhirat dia amal sungguh-sungguh, dia susah kat dunia, tak semestinya. Dan tak semestinya siapa nak dunia, dia abaikan akhirat, dia nak dunia, dia akan jadi kaya, tak semestinya. Ada orang Allah bagi kaya, ada orang Allah bagi miskin. Orang amal agama ada yang Allah bagi kaya, orang amal agama ada yang Allah bagi miskin. Orang abaikan agama semata-mata nak kaya, ada yang miskin, ada yang kaya. Sebab apa? Dunia Allah punya, akhirat Allah punya. Walau bagaimanapun Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata akhirat lebih besar ganjarannya, lebih besar tingkatannya. Jadi Allah nak beritahu pada orang amal agama, kat dunia ni kalau kamu kaya alhamdulillah, kalau kamu tak kaya pun alhamdulillah. Sebab tu bukan matlamat kamu kamu akhirat. Jadi Allah beritahu, kami bagi petunjuk pada semua orang, kami bagi petunjuk pada semua orang. 1, 2, 3, 4 petunjuk tadi kan. Dan kami memiliki akhirat. Maksud kami memiliki akhirat, terpulang pada kami siapa kami nak selamatkan ke akhirat, siapa kami tak nak selamatkan ke akhirat. Walau bagaimanapun, kami ni maha adil. Kami dah letak syarat. Siapa nak selamat ke akhirat, siapa nak selamat ke akhirat, kena buat ni, jangan buat ni. Jadi siapa yang sungguh-sungguh usaha untuk akhirat, kami akan bagi. Kat dunia, terpulang pada kami. Ada orang usaha banyak, dapat sikit. Ada orang usaha sikit, dapat banyak. Ada orang dia jadikan akhirat matlamat dia sebagai masuk hidup, di dunia sikit. Ada orang dia jadikan dunia matlamat dia, akhirat dia tolak tepi langsung. Dia pun dapat dunia sikit juga. Terpulang pada kami. Sebab tu Allah kata apa? Akhirat milik kami, dunia milik kami. Walau bagaimanapun, ayat ini, ayat kita bincang sekarang ni kan, lepas surah ni surah apa? Lepas surah ni surah Ad-Duha. Ni kalau kita masuk surah Ad-Duha, kita akan bincang munasabah. Relate, kaitan antara surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Salah satunya ialah dalam surah Al-Lail, Allah kata dunia akhirat milik Allah. Akhirat milik Allah, dunia milik Allah. Walau bagaimanapun, ayat 4 surah Ad-Duha, tolong baca dia ayat 4 surah Ad-Duha. Puan Maisarah tolong baca boleh. Muka surat 596 ayat 4 surah Ad-Duha. 96. Okay. Ayat 4 surah. Okay. Ayat 4, 56. Ayat 4 je. Page 596, ayat nombor 4 je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Bahasa Inggeris terjemah, indeed the hereafter is better for you than the beginning, the world. Maksudnya akhirat lebih baik daripada dunia. Terima kasih Muhammad SAW. Akhirat milik Allah, dunia milik Allah. Tapi Allah nak beritahu akhirat tu lebih utama, lebih besar, lebih penting berbanding dengan dunia. Maksudnya dunia ni kamu cari macam biasa, kerja macam biasa, tapi fokus tu akhirat lebih. Sebab dunia ni kamu dapat apa kamu nak ataupun kamu tak dapat apa kamu nak, tu tak jadi masalah besar. Tapi kalau kat akhirat bila kamu tak dapat apa kamu nak, memang kamu masalah besar.
memang kamu masalah besar. Sebab tu Allah sebut akhirat lebih baik, lebih besar, lebih utama berbanding dengan dunia. Sebab tu Allah nak beritahu jangan pelik kalau orang amal agama tapi susah. Orang yang sungguh-sungguh beramal hidup tak senang. Orang kafir musuh Allah, musuh Nabi senang lena. Tak pelik. Kerana Allah tak jamin apa-apa kat dunia ni orang amal agama, dan Allah tak janji pun apa-apa kat dunia ni orang tak amal agama. Tak semestinya orang amal agama kaya kat dunia. Tak. Ada orang miskin. Ada sahabat-sahabat Nabi miskin. Dan tak semestinya orang tak amal agama dia akan susah ataupun senang kat dunia. Terpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pesan pada kita yang yakin Allah milik dunia, Allah memiliki dunia, Allah memiliki akhirat. Allah pesan akhirat lebih baik untuk kamu menjadikan tumpuan, akhirat lebih baik untuk kamu jadikan matlamat, akhirat lebih patut untuk kamu jadikan kerisauan berbanding dengan dunia. Dalam surah Al-A'la kan Allah sebut bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik, lebih kekal. Sebab tu dalam ayat kita sekarang, ayat 13 surah Al-Lail dan juga ayat 4 surah Ad-Duha, kedua-dua ayat tadi Allah dahulukan akhirat berbanding dengan dunia. Allah sebut akhirat dulu baru sebut dunia. Ayat kita sekarang ayat 13 kan Allah kata wa inna lana lal akhirata wal ula, bagi kami the hereafter and the world. Allah sebut hereafter dulu. Allah sebut akhirat dulu. Kenapa? Akhirat lebih besar. Lebih patut dirisaukan, lebih patut kita usahakan berbanding dengan dunia. Dunia bukan Allah suruh duduk saja congok tak buat apa, tak kerja juga, cari duit juga. Tapi akhirat keutamaan Allah nak ajar kita. Ya, kita seronok kat dunia dapat beli rumah, dapat beli tanah, dapat beli kereta baru, dapat apa lagi. Seronoklah semua, seronok tak pelik pun. Dapat beli telefon baru, dapat beli motosikal baru, semua seronok. Tapi apa Allah kata? Tengok surah Taha, page 321. Surah Taha, page 321. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izawani. Page 321, ayat 132. Ya, silap. Ayat 131. 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah pandangan kedua matamu tertarik dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan di dunia ini, untuk kami menguji mereka, sedangkan limpah kurniaan Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Terima kasih Puan Izawani. But the provision, good reward in the hereafter of your Lord is better and more lasting. Mana nak kaya yang 60 tahun 70 tahun waktu kita mati, memiliki harta 60 tahun 70 tahun waktu kita mati, ataupun nak kaya yang kekal selama-lama ke akhirat, bahagia yang kekal selama-lama ke akhirat. Jadi Al-Quran datang bukan nak suruh kita tinggal dunia, tak. Al-Quran datang bukan nak suruh kita tinggalkan dunia, tolak tepi langsung dunia, tak. Kerja, usaha, cari rezeki. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, dia ada 3 orang anak perempuan. Dia katakan, Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau sebelum saya mati saya nak sedekahkan semua harta kat orang sebelum saya matilah. Dia kata, mana boleh, awak ada anak perempuan. Kalau saya nak sedekah separuh, boleh tak? Tak boleh. Separuh dia nak sedekah kat orang, separuh pun dia nak bagi farid tak anak dia, tak boleh. Maka dia kata kalau 1/3 boleh, 1/3. 1/3 dia nak sedekah kat orang. 1/3 harta nak sedekah kat orang, 2/3 dia nak bagi pada faraid lah, pada anak-anak dia. Nabi kata wasulusu kasirun. 1/3 boleh. 1/3 nak bagi kat orang, 2/3 untuk pewaris-pewaris anak-anak dia. Nabi kata boleh. Tapi 1/3 tu masih lagi banyak. Kena disebut in tadhara waladaka aghniyaan khairun min an tadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan mereka kaya, berharta, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta dengan orang ramai. Jadi tak ada masalah kita cari duit lebih, cari rezeki banyak supaya kita mati nanti anak isteri kita tak merempat. Nabi sebut je ni. Jadi kita kerja sungguh-sungguh nak cari duit, apa niat dia? Pertama niat, kita nak bayar zakat. Kedua niat, tak nak berhutang. Bila tak cukup duit, kena berhutang. Kalau kita kerja sungguh-sungguh kaya, tak payah hutang-hutang tak. Yang kedua.
Yang ketiga, kita niat, okey, tak perlu meminta-minta dengan orang. Kalau tak ada duit, susah hidup, nak kena beratur Baitul Mal, beratur pusat zakat, kan susah. Kan nampak kita kata kemuliaan diri tu berkurang kan bila kena beratur tempat-tempat macam tu. Tak berdosa, tak haram. Yang keempat, kita kerja sungguh-sungguh, simpan duit banyak-banyak supaya lepas kita mati, anak isteri kita tak perlu merempat mana-mana minta sumbangan mana-mana. Jadi cari duit sungguh-sungguh. Silakan. Alhamdulillah. Nabi pun pesan macam tu. Tetapi, adakah tu saja matlamat? No. Matlamat sebenar kita adalah akhirat. Matlamat sebenar kita adalah akhirat. Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru. Faham maka, ataupun lalu, anzartukum, aku memberi ancaman kepada kamu. Anzartukum, aku memberi ancaman kepada kamu. Oleh kerana dunia ni aku punya, akhirat aku punya, lalu aku beri ancaman pada kamu, naran, api neraka, talazza, yang menyala-nyala. Talazza, yang menyala-nyala. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Nur Zakiyah, terjemahkan boleh? Maka tadi Anzartukum, aku memberi ancaman kepada kamu. Anzartukum, aku memberi ancaman kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka aku memberi ancaman kepada kamu api neraka yang menyala-nyala. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni kan, Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi, aku memiliki dunia dan aku memiliki akhirat. Aku memiliki dunia dan aku memiliki akhirat. Maksudnya, kat dunia ni ada orang susah, ada orang senang. Ada orang kaya, ada orang miskin. Walau bagaimanapun, Allah tak ancam pun, kamu kalau buat macam ni, nanti kamu miskin. Kamu kalau buat macam ni, kamu susah masa tua. Kamu kalau buat macam ni, kamu ikut hidup susah. Tak, Allah tak beri ancaman hidup susah masa tua, miskin masa akhir hayat. Allah tak beri ancaman sedemikian. Kerana apa? Ancaman tu bukan ancaman yang besar. Maksud saya, kalau kita hidup susah seumur hidup, bukan masalah besar. Kalau kita miskin seumur hidup, bukan masalah besar. Bukan minta miskin. Tapi nak beritahu, kalaulah kita ni ditakdirkan hidup susah, hidup miskin, itu bukan masalah utama. Kerana masalah utama adalah kalau kita susah ke akhirat, kalau kita sengsara ke akhirat. Sebab tu Allah kata Allah memiliki dunia dan akhirat. Allah tak warning pun. Kamu kalau buat macam ni, kamu miskin kat dunia. Kamu kalau lawan Nabi, kamu hidup susah kat dunia. Allah tak warning pun benda-benda macam tu. Ya, kita pun takut kalau hidup kita miskin kat dunia ni. Kita pun risau kalau hidup kita susah kat dunia ni. Tak dinafikan. Ustaz pun risau, imam pun risau. Semua orang risau. Kalau hidup susah, hidup miskin kat dunia ni, tak jadi masalah pun. Tetapi yang Allah Ta'ala nak suruh kita risau lebih, adalah api neraka yang menyala ke akhirat. Maka Allah nak beritahu, aku beri ancaman pada kamu untuk akhirat. Aku beri ancaman pada kamu untuk akhirat. Apa maksud aku beri ancaman pada kamu untuk akhirat? Aku beri ancaman untuk kamu agar kamu risau akhirat lebih pada dunia. Sebab kat akhirat nanti ada api yang menyala-nyala. Kat dunia ada orang dia jaga semayang, ada orang dia puasa sunat. Tapi Allah matikan dia kena api. Ada? Waktu terbang jatuh ke, contoh. Rumah dia terbakar ke, pelajar tahfiz pun terbakar, ada pelajar tahfiz terbakar, mati semua pelajar tahfiz, contoh. Kan? Jadi, nak beritahu, kat dunia ni ada api dia. Ada ancaman-ancaman dia. Walau bagaimanapun, taklah seteruk ancaman pada hari akhirat. Sebab tu untuk hari akhirat, Allah Ta'ala kata, aku memberi ancaman pada kamu di kehidupan akhirat yang mana apinya lagi besar, apinya lagi bahaya, apinya lagi mudarat. Kat dunia ni ada orang kena bakar api. Maksudnya, maksud saya dia kemalangan, rumah terbakar, pejabat terbakar dan sebagainya. Jadi susahlah hidup dia kan? Ya. Tak dinafikan ada orang kena sedemikian. Walau bagaimanapun, terbakar kat dunia berapa saat sangat? Berapa saat sangat dia menghadapi kesusahan kena bakar tersebut? Berapa lama dia menderita masa kena bakar tersebut? Cabut nyawa dia, habis nyawa dia, habis. Tak rasa apa dah. Tapi kat akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk api neraka yang menyala-nyala ni, tidak ada satu saat pun yang dia tak rasa sakit. Orang kena penyakit kat dunia ni, penyakit kanser lah yang saya dengar, wallahu alam, tak tahulah macam mana, na'udzubillah min zalik. Orang yang Allah uji dengan kanser ni, dia setiap masa sakit.
Dan dia salah satu cara dia nak hilang sakit, dia kena makan ubat untuk tidur. Jadi bila makan, dia macam ubat tu macam ke arah dadah, macam ke arah dadah kot, tak silap saya. Bila makan ubat tu, dia sakit tak hilang tapi dia tertidur. Jadi bila dia tertidur tu, hilang tak sikit rasa seksa dia tu. At least kat dunia ni sakit paling teruk pun bila dia tertidur, bila doktor bagi ubat tidur, contoh. Tak rasalah sakit tu sebab dah tertidur. Sebab tidur. Tetapi ke akhirat nanti tak ada ubat tidur, tak ada ubat tahan sakit. Setiap masa lah dia akan rasa sakit. Tidak ada satu saat pun yang dia tak rasa sakit. Setiap masa dia rasa sakit. Lepas Allah Ta'ala memberi ancaman pada mereka, pada kita ni, api neraka yang menyala-nyala ke akhirat nanti. Bukan saya nak beritahu api dunia tak bahaya. Api dunia pun bahaya juga. Api dunia pun kena sakit juga kan, pedih juga. Tapi lagi bahaya adalah api akhirat. Okey, seterusnya ayat 15. La tidak yaslaha akan memasukinya api tadilah illa melainkan al-ashqa orang-orang yang celaka. Al-ashqa orang-orang yang celaka. Dan mereka tulis iaitu alladhi orang yang kazaba berpaling, mendustakan. Kazaba mendustakan. Wa dan tawalla berpaling. Okey, tolong baca dia. Puan Nur Zakiyah, tolong baca boleh Puan Nur Zakiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak akan memasukinya melainkan orang-orang yang celaka, iaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Dia Allah sebut. Ke akhirat nanti ada dua golongan. Satu golongan sa'id, orang bahagia. Satu lagi golongan syaku. Huruf asalnya shin qafiyah. Orang yang sa'id, orang kat dunia nama Sa'ad, Sa'id, Sa'idah, Sa'adah tu semua memberi makna bahagia. Sa'id, Sa'ad tu golongan bahagia yang selamat daripada api neraka. Adapun golongan syaqa, golongan yang beroleh kecelakaan, Allah kata tidak akan memasukinya kecuali orang yang celaka. Kat dunia ni ada orang kita panggil dia celaka, dia kadang-kadang panggil kita celaka, betul kan? Itu tak ada apa sangat. Benda tu tak ada apa sangat. Kerana di sisi Allah, orang yang sebenar-benar celaka adalah orang tak dapat selamat daripada api neraka. Orang yang celaka yang sebenar adalah orang yang tak dapat selamatkan diri daripada api neraka. Sebab Allah sebut la yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Walaupun kita nampak kat dunia dia baik, dia bagus, dia soleh, dia warak, dia taqwa, contoh. Tapi tengok-tengok akhirat dia kena masuk neraka, maka dia celaka. Kat dunia kita nampak dia penjahat, pembunuh, peminum arak, kaki judi, contoh. Tapi sebelum mati dia taubat, Allah terima taubat dia. Ke akhirat dia tak kena masuk neraka walaupun sesaat, contoh. Maka dia bukan orang ashqa. Jadi orang yang celaka adalah orang yang terselamat daripada neraka, tak kena masuk neraka langsung walaupun satu saat. Ini orang yang selamat. Orang celaka, walaupun dia baik kat dunia, orang puji dia, orang panggil dia al ni macam-macam al sebab dia baik kan. Tapi bila dia kena masuk neraka, maka dia adalah orang yang tak selamat. Okey, itu dipanggil al-ashqa. Baik. Banyaklah ciri-ciri orang tak selamat masuk neraka ni, tapi Allah sebut dua yang utama kat sini. Siapa dia apa kedua ciri mereka yang utama? Pertama, kazzaba. Kazzaba maksudnya apa Nabi datang cakap, dia nafikan. Apa Allah turunkan ayat, dia nafikan. Dia menidakkan. Kazzaba tu deny. Denies the messenger, dia terjemah kat sini. Dia menafikan apa Nabi cakap, dia menafikan apa Allah cakap, dia nafikan dengan mulut, dengan perbuatan, dia nafikan. Yang kedua, tawalla, berpaling. Maksudnya apa? Kali pertama datang, apa Nabi cakap, dia nafikan, dia tidakkan, dia nafikan, dia tidakkan. Kali kedua Nabi datang, dia tahu dah apa Nabi nak cakap. Dia tahu dah apa Nabi nak sampaikan, terus paling tak nak dengar. Terus berpaling, tak nak dengar. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab, tawalla ini dia berpaling bila datang situasi ataupun suasana. Maksudnya, dia tengok orang tabligh datang lari, tengok orang tabligh datang, dia berpaling lari. Contoh.
Tengok ustaz datang rumah dia, dia paling lari. Okey, dia tengok ada orang datang nak nasihat dia, dia paling lari. Jadi maksudnya pada suasana-suasana tertentu dia akan berpaling. Dia akan berpaling. Dia tahu dah hari ni orang datang rumah dia ajak pergi semayang. Jadi awal-awal lagi dia lari pada rumah dia, tak nak orang datang ajak dia. Dia tahu dah hari Jumaat ni kalau dia duduk dalam bilik lama-lama, mak dia akan datang, mak dia akan kejut dia setelah Jumaat. Jadi hari Jumaat awal-awal lagi dia keluar bilik awal sikit pergi rumah kawan dia supaya mak dia tak kejut dia, tak ganggu dia main game. Contoh, dia sekadar contoh. Ada satu lagi perkataan berpaling, dia panggil a'radha. A'radha ni dia sentiasa berpaling. Orang datang ke, orang tak datang ke, orang ajak ke, orang tak ajak ke, memang dia tak nak. Memang dia sentiasa berpaling. Itu dia panggil a'radha dalam bahasa Arab. Dua-dua teruk, dua-dua Allah Ta'ala kecam. Allah sebut pada orang Yahudi, dua-dua dia. Tawalla ada, mu'ridun pun ada. Ni Yahudi ke ni? Allah nak beritahu Yahudi ni, masa kau ajak pun dia berpaling, masa kau tak ajak pun mereka memang seumur berpaling. Sifat berpaling tu seolah-olah dah sebati dalam jiwa mereka. Kat mana Wantu murid. Yahudi punya sifat lah. Muka surat 12. Setelah baca Puan Khairiyah, muka surat 12 ayat bawah sekali. Tawallaitum ada, mu'ridun pun ada. Page 12 ayat 83. Boleh? So perkataan berpaling dalam bahasa Arab dua. Satu tawalla, satu a'radha. Dua-dua tu Allah Ta'ala kecam, dua-dua tu Allah Ta'ala hina. Satu tawalla, ni basic word dia. Yang kedua a'radha. Daripada perkataan a'radha ni keluarlah perkataan mu'ridun. Boleh Puan Khairiyah tolong baca? Boleh. Bismillah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pembangkang. Terima kasih Puan. Orang terjemah pembangkang tu maksudnya berpaling jugalah. Okay, so sama je. Orang putih terjemah. And then you turn away except a few from you, and you people who are turned away. Dua-dua turn away. Tawallaitum turn away, mu'ridun pun turn away. Jadi bezanya tawallaitum ni setiap kali orang datang, dia akan berpaling. Setiap kali orang datang ajak, dia lari. Setiap kali orang datang pergi nak nasihat, dia lari. Sifat dia berpaling bila didatangi nasihat. Bila didatangi orang nak ajak kebaikan, dia berpaling. Mu'ridun ni memang dalam fikiran dia, dalam hati dia, setiap masa dia nak berpaling. Ialah sifat orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang setiap kali dengar kebaikan, dia tak ada niat nak amal. Dia tak ada niat nak amal, tak ada niat nak berubah. Itulah orang yang celaka. Okey, baik. Kat dunia ni, ada orang berpaling pada Quran. Ada orang yang berpaling pada Quran. Jadi orang yang berpaling pada Quran, pada peringatan Allah, Allah janji. Kat dunia Allah buat kehidupan dia sempit. Dada dia. Bukan sempit rumah dia kau besar. Daripada duduk rumah teres, pergi duduk kondo. Daripada kondo duduk banglo. Daripada banglo duduk besar lagi. Contoh. Rumahnya makin besar lah. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Page 320, ayat bawah sekali. Ayat 124. 320 ayat 124. Boleh Tuan Haji Ishak? Boleh Ustaz. Ayat berapa Ustaz? 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Satu lagi terus. Dia berkata, ya Tuanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Baik. Siapa yang berpaling pada ayat peringatan Allah, maksudnya berpaling pada Quran, berpaling pada hadis, tanah amal agama, a'radha ayat tu. Siapa berpaling, Allah kata kami akan bagi kehidupan yang sempit. Apa makna sempit? Rumah makin besar, kereta makin besar. Allah bagi sempit hati dia. Allah bagi sempit hati dia. Tetap rasa tak cukup, tetap rasa kurang, tetap rasa diri dia miskin. Dia gaji 8,000, contoh.
Isteri dia 4,000, campur 2 dia 12,000 satu family. Anak seorang kan. Ngadu kat ustaz, tak cukup ustaz. Tak cukup zaman sekarang 12,000 satu family. Ustaz tu dengar terkejut. Tak cukup kan? Macam mana boleh tak cukup? Ya. Allah nak susahkan hidup dia bukan susah pun. Gaji dia 12,000 tapi Allah buat nafsu berbelanja dia macam orang gaji 13,000. Susahlah hidup dia. Kan? Kat dunia ni. Orang yang Allah Ta'ala senangkan hidup dia, walaupun gaji dia sikit, tapi Allah buat nafsu dia berbelanja lagi sikit pada gaji dia. Okey, baik. Tadi kan saya beritahu, Allah hanya memberi ancaman kepada kita tentang kesusahan azab pada hari akhirat. Kat dunia ni, ada orang amal agama hidup senang, ada orang amal agama hidup susah. Katakanlah seseorang yang amal agama kat dunia ni seluruh hidup dia susah. Tak jadi masalah pun, bukan satu kekurangan pun. Baik. Salah satu cara untuk menghilangkan kesusahan kat dunia ni, kita salah satu cara Nabi ajar lah kan. Jangan ngadu kesusahan kat makhluk. Jangan ngadu kesusahan kat makhluk. Tengok hadis ni. Tengok hadis Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok terjemah dia. Barang siapa diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup kat dunia, lalu dia mengadukan kesulitannya kepada manusia, tulis kat Facebook, tulis kat status WhatsApp. Susah dia hidup dia susah, hidup dia ada masalah sokmo. Ngadulah masalah kat orang. Maka Nabi kata, kesulitannya itu tidak akan dapat ditanggung ulang. Maksudnya sentiasa adalah kat dia. Ni bahasa Indonesia ni ditanggung ulangi. Maksudnya sentiasa adalah kehidupan dia. Ni kalau terjemah dia bahasa Arab, man asabathu faqatun, siapa yang Allah Ta'ala bagi dia kesusahan, fa'azalaha bin nas, dia ngadu pada orang, lam tusadda faqatuhu, tidak akan ditutup pintu kesusahan dia. Susahlah semua hidup dia. Ngadu kat orang. Ada duit tak ada duit ngadu kat orang. Masalah tu ngadu kat orang. You dah sekolah anak naik ngadu kat orang. Contoh. Barang naik ngadu kat orang. Contoh. Bukan saya sokong kerajaan, tapi nak cerita ngadu kat orang tak selesai masalah pun. Wa man anzalaha billah, siapa yang ngadukannya pada Allah, dia ada masalah ni. Masalah duit tak cukup, masalah belanja tak cukup, kena potong gaji, bisnes slow, tak ada orang beli barang dia berniaga, contoh. Siapa ngadukannya pada Allah, arsalallahu lahu bil ghina. Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan kekayaan. Allah bagi dia kaya, tapi Allah janji bagi kat dunia ke? Imma ajilan wa imma ghinan ajilan. Sama ada kekayaan ke akhirat nanti, ataupun Allah bagi kekayaan segera kat dunia ni. Nak ceritanya, orang yang amat agama ngadu masalah pada Allah, Allah boleh bagi dia kaya segera kat dunia, Allah boleh bagi dia segera kaya-kaya kat akhirat. Nak ceritanya kat dunia ni, kalau kita nak Allah hilangkan kita pada kesulitan, banyakkan ngadu pada Allah. Allah buat kita susah, Allah nak dengar kita ngadu pada dia lah. Ni Allah buat kita susah, kita banyak ngadu pada orang. Orang bukan nak tolong kita sangat pun. Bahkan setengah orang gembira ada. Dia ada masalah ngadu pada Allah, Allah akan kayakan kita. Sama ada Allah kayakan kita kat dunia, ataupun Allah kayakan kat akhirat. Ada sahabat-sahabat yang sampai mati hidup susah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sampai mati dia hidup susah. Ada. Dia tak ngadu pada Allah, dia paling banyak ngadu pada Allah. Lebih banyak pada kita ngadu pada Allah. Maknanya Allah tak kayakan dia kat dunia, tapi Allah akan kayakan dia pada hari akhirat. Sama ada kat dunia kita kaya ke, kita susah ke kat dunia ni bukan masalah besar. Tengok, patutnya Allah katalah, siapa yang ngadu kat dia, Allah kayakan dia kat dunia. Barulah orang sungguh-sungguh ngadu kat dia saja. Ini orang tu dah ngadu pada Allah dah. Ada juga orang yang Allah tak kayakan dia kat dunia, Allah kayakan dia kat akhirat saja. Tak ceritanya apa? Kat dunia kalau tak kaya, kat dunia kalau susah, hidup susah, tak kaya, bukan masalah utama. Masalah paling besar kalau susah ke akhirat. Masalah paling besar kalau susah ke akhirat. Okay, baik. Hadis ni pun ada penerangan dia. Tapi kalau kita ngadu dekat mak ayah untuk dia doa pada kita, kita ngadu kat orang alim supaya orang alim doa pada kita, kita ngadu dekat orang-orang yang kita yakin dia dekat dengan Allah, dia warak, dia taqwa, kita ngadu kat dia supaya dia doa pada kita, tak jadi masalah. Kita pun doa juga. Kita ngadu kat orang-orang yang saya sebut tadi, untuk dia pun doa sama-sama untuk kita, tak jadi masalah. Dia ngadu kat Ustaz, saya tak cukup duit sekarang Ustaz, masalah saya ni. Boleh tak Ustaz doakan saya? Tu tak jadi masalah.
Tapi kalau dia asyik ngadu pada manusia, kat semua orang dia ngadu. Kat Facebook dia ngadu, kat status WhatsApp pun dia ngadu, kat Telegram dia semua dia ngadu. Belum tentu orang akan tolong dia. Dan Allah sebut Allah tak akan tutup pintu kesusahan bagi diri dia. Okey. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita masuk kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ada memerdekakan beberapa orang hamba. Menurut saya lupa dah perawi tu. Menurut Abdullah bin Zubair, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang muslim yang diseksa oleh tuan mereka. 7 orang hamba sahaya. Tapi 7 tu semua bukan lembek lah. Dah tua, dah berumur, tak larat, tak gagah. Maka ayah dia nama Abu Quhafah. Abu Quhafah kata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu memerdekakan orang yang sekiranya kamu susah memerlukan, mereka tak akan dapat membela kamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, aku tolong mereka semata-mata nak dapat redha Allah. Aku tolong mereka semata-mata nak dapat redha Allah. Ini satu benda yang kita akan belajar nanti dalam ayat tu. Buat baik, tolong orang. Pertama nak redha Allah. Kedua, jangan ada sikit pun dalam hati pengharapan, aku tolong dia, nanti dia tolong aku. Aku ada makanan lebih, aku bagi kat dia lah. Sebab nanti dia ada makanan lebih, dia mesti bagi kat aku. Aku ada duit lebih, aku bagi kat dia. Sebab nanti dia dapat duit lebih, mesti dia bagi kat aku. Tak boleh. Niat macam tu tak perlu ada dalam diri kita masa kita tolong orang. Nak tolong orang mudah. Tapi nak tolong orang dalam keadaan hati tak nak balasan baik balik daripada dia, tu susah. Abu Bakar, kalau kita nak tolong orang, kita ada duit lebih nak tolong orang, kita tolong orang yang suka tolong kita lah. Kita tolong orang yang kita rasa nanti dia boleh tolong kita. Tapi orang tu kita tak tahu nanti boleh tolong kita, tak boleh tolong kita, buat apa nak tolong dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia akan tolong hamba sahaya yang tengok dalam kesusahan. Walaupun dia tahu, dia yakin hamba tu nanti tak boleh tolong dia, dia tetap tolong juga. Tu kita akan bincang 2 minggu depan. Boleh? So minggu depan kita tak ada kelas. Minggu depan kita tak ada kelas, kita cuti, saya ke Perak. Kita akan jumpa semula bulan 9 nanti insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan sahabat kita Puan Amirah yang tak berapa sihat, sakit kepala. Tak boleh nak baca malam ni, boleh dengar je. Kita doakan Allah sembuhkan beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimin. Allahumma shfi Puan Amirah. Allahumma shfiha anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas ati bil ba'sa wa shfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi Tuan Haji Razak. Allahumma shfihi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.